Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita pada malam ini, insya-Allah, surah Al-Baqarah, muka surat 13 ayat yang ke-87. Minggu lepas kita dah cerita tapi tak detail lagi pasal kita buat sepitah lalu ayat 87. Saya ulang semula lah. Ayat 87 muka surat 13 surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita dan juga Allah memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Alhamdulillah. Kalau kita masih ingat ayat yang sebelum ini, kita membahaskan tentang sifat ataupun keburukan Yahudi jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga. Surah Al-Baqarah, sebagaimana yang kita sedia maklum, Allah nak bongkarkan keburukan, kejahatan dan juga perangai sombong orang Yahudi supaya tidak menjadi ikutan kepada masyarakat Madinah ketika itu, yang mana sebelum itu ulama-ulama Yahudi merupakan idola bagi mereka. Jadi bila Nabi berhijrah ke Madinah, maka Allah bongkarkan keburukan-keburukan mereka supaya masyarakat kembali menumpukan hanya kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk kita juga, yakni untuk umat akhir zaman, kita sebagai pembaca Al-Quran, bila kita baca surah Al-Baqarah, bincangkan bab keburukan-keburukan sifat yang ada pada Yahudi, maka segala sifat tersebut kalau ada pada kita, kita perlu tinggalkan sifat tersebut. Ini tujuan dia. Maka Allah nak umat akhir zaman yang baca Al-Quran kenal sifat-sifat Yahudi,
maka kita tinggalkan sifat-sifat keburukan tersebut yang ada pada golongan-golongan zaman dahulu lagi. Jadi keburukan yang keempat yang kita baca sekejap tadi ialah apa dia? Keburukan dia ialah orang-orang lama Yahudi, datuk nenek Yahudi yang menunggu Nabi di Madinah ini, keburukan mereka ialah mereka memusuhi ayat-ayat Allah. Mereka dahlah tak suka ayat-ayat dalam kitab Taurat, terutamanya yang menyentuh kepentingan dunia mereka. Bila dia tak suka, maka bukan setakat dia benci dengan ayat-ayat tersebut, malah sampai ke tahap mereka bunuh orang yang mengajar ayat tersebut. Tengok betapa jahatnya Yahudi. Dia tak suka dengan ayat Allah, sampai ke tahap orang yang baca ayat Allah pun dia bunuh. Maka kalau ada pada zaman sekarang ini masyarakat kita yang tak suka dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh akidah mereka, tak sama dengan amalan-amalan mereka. Jadi bila jangan jadi dia tak suka dengan ayat Allah, orang mengajar ayat Allah pun mereka akan buat sesuatu supaya tak boleh menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada sifat seumpama ini dalam masyarakat, mana-mana masyarakat sekalipun, maka ciri-ciri Yahudi yang membenci ayat-ayat Allah akan masuk kepada golongan-golongan yang berfahaman sedemikian. Itu dia punya di antara ibrah ataupun pengajaran yang kita boleh ambil terhadap golongan-golongan yang secara tak langsung, secara tak nampak dia tak suka sebenarnya, tapi seolah-olah ditutup dengan sifat-sifat mereka dengan mencipta berbagai-bagai alasan lain, mengatakan yang baca ayat-ayat Allah tak betul. Sebenarnya dia tak suka. Jadi dia reka berbagai-bagai cara supaya hujah mereka, prasangka mereka seolah-olah benar. Ini ciri-ciri orang Yahudi. Kita baca ayat dia. Itu di antara tajuk dia, Yahudi jenis yang keempat, bila mereka bukan saja tak suka ayat-ayat Allah, bahkan akan bunuh mereka yang mengajar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping mereka, cara lain mereka dusta, mereka mendustakan, dan mereka membuat berbagai-bagai tuduhan sampai ke tahap mereka membunuh. Kita tengok ayat dia. Walaqad ataina Musal kitaba, dan demi sesungguhnya kami ataina Musal kitaba, kami menurunkan kitab, yakni kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa. Allah bersumpah, demi sesungguhnya wahai manusia semua, kami yang turunkan kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa. Itu pandangan yang pertama. Tafsir kedua ada juga mengatakan kami yang memahamkan Nabi Musa kepada semua kitab-kitab Taurat tersebut. Bezanya kitab Taurat diturunkan sekaligus, tak sama dengan Al-Quran yang diturunkan peringkat demi peringkat. Itu beza dia. Maka Allah bersumpah dengan itu, walaqad ataina Musal kitab, kami yang memahamkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, supaya Nabi Musa menceritakan semua sekali kitab Taurat dia, isi kitab Taurat dia kepada umat dia. Itu penegasan sumpah qasami oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhubung dengan kitab Taurat tersebut. Jadi dalam usaha dalam usaha nak memastikan kitab Taurat ini betul, tidak ada penyelewengan, tidak ada kesalahan, Allah sambung ayat lagi. Wa qaffaina, dalam masa kami menurun kitab Taurat tersebut setelah Nabi Musa wafat, maka wa qaffaina min ba'dihi birrusul, selepas Nabi Allah Musa kami turun lagi rasul-rasul yang lain. Selepas Nabi Musa itu ada pandangan mengatakan ada 14 rasul sehingga Nabi Allah Isa. Ada mengatakan 10 rasul sehingga Nabi Allah Isa. Maknanya semua rasul-rasul selepas Nabi Allah Musa, dia cerita bab kitab Taurat je. Takut-takut ulama-ulama Taurat ini dia reka matan, dia reka tafsir, maka Allah utus rasul yang kedua. Reka tipu lagi, Allah utus rasul yang ketiga, sehingga sampai ke
Nabi Allah Yahya kan, Zakaria, Yahya. Sebelum Nabi Allah Isa diberi kitab Injil. Ada pendapat mengatakan selama 1925 tahun. Tempoh antara Nabi Musa ke Nabi Allah Isa ini 1925 tahun, dihadiri oleh banyak rasul-rasul untuk memperbetulkan ajaran kitab Taurat. Sama juga dengan kitab Al-Quran. Daripada zaman Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sekarang berapa ribu tahun? Dah 1,005 tahun lebih dah. Dan dalam tempoh 1,005 tahun tersebut, maka jika ada tafsiran tak betul, jika ada pandangan-pandangan tak betul, maka Allah utuskan ulama-ulama untuk komen apa-apa pandangan yang tak betul tentang Al-Quran. Nak jaga Al-Quran supaya Al-Quran berada di jalan yang betul sehingga kiamat. Maka ahli tafsir dahulu mengucapkan terima kasihlah kerana ada pandangan-pandangan. Ahli tafsir kemudian untuk memperbetulkan pandangan-pandangan dia yang silam. Itulah tafsir Al-Quran. Maka kisah Nabi Musa tadi, bila dia lantik rasul-rasul sebelum itu, umat dia tetap melawan, tetap mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dah sampai ke tahap dia bunuh Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya dibunuh. Dan dia ancam nak bunuh pula Nabi Isa. Dia sama juga nak ancam nak bunuh juga Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua dia berjaya bunuh, dua dia tak berjaya bunuh. Ini jahatnya bangsa Yahudi. Dia sihir, dia bagi makan apa? Kaki Nabi besar kita suka makan kambing yang kaki tu. Dipanggil Kelantan panggil kateh. Mana di antara sendi tu sebelah bawah tu. Nabi suka makan tu, dia gigit-gigit tu ya. Maka perempuan Yahudi ini dia sihir kat situ, datang ke majlis Nabi. Allah turunkan wahyu yang orang sihir. Nabi tanya, wahai sahabat jangan makan. Tak siapa yang buat sihir dengan kambing ini. Perempuan tu jawab, saya wahai Muhammad. Pasal nak tahu kalau kamu Nabi, kamu tak akan makan. Pasal kalau kamu tak Nabi, kamu akan makan. Dipandang hujah. Berhujah Yahudi ini. Kita tengok kemudian. Maka apa tu? Lepas kitab Taurat tersebut apa jadi? Sampai ke wa ataina Isa bin Maryam, maka kami utuskan pula Nabi Isa bin Maryam. Last sekali lah. Selepas 1925 tahun, Allah utuskan pula Nabi Allah Isa untuk menggantikan kitab Taurat tadi dengan buat kitab Injil. Walaupun ulama mengatakan antara kitab Injil dan kitab Taurat ini tak banyak bezanya pun. Maka wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Maka dalam kami turunkan untuk Nabi Isa bin Maryam ini kitab Injil, dan bayyinat ini ialah kitab Injil itu sendiri dan juga mujizat-mujizat Nabi Isa boleh bercakap masa kecil lagi. Nabi Musa boleh menyembuhkan berbagai-bagai penyakit. Itu mujizat dia. Kenapa Allah bagi mujizat? Untuk membuktikan dia seorang Nabi. Dia seorang Nabi. Lepas tu dalam masa yang sama, apa dia? Wa ayyadnahu. Kami menyokong Nabi Isa ini biruhil kudus, dengan memperkuatkan Nabi Isa ini dengan biruhil kudus, ruh yang suci. Ruh yang suci. Ruh dalam Al-Quran, kalau kita baca habis Quran itu ada 3 perkara Allah sebut ruh. Yang pertama, ruh ini tafsir mengatakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga kadang-kadang dipanggil ruh yang suci. Kenapa malaikat Jibril dipanggil ruh? Kerana apa? Tugas dia menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, ruh yang kedua ialah Al-Quran itu sendiri merupakan ruh. Ruh yang ketiga ialah ruh orang yang hidup ini, ruh beza ruh dengan jasad. Maka dalam Al-Quran kena cek lah. Kadang-kadang ayat itu untuk ruh Al-Quran, kadang-kadang untuk ruh orang yang cabut mati itu, dan kadang-kadang malaikat Jibril. Nak cerita di sininya betapa hebatnya Al-Quran. Sesiapa yang terlibat dengan Al-Quran saja, maka itu dipanggil ruh tadi.
Ruh bagi sebenar ruh ialah Al-Quran. Ruh orang yang mati ini, kalau dia ruh dia tak ada Al-Quran, ruh dia akan sia-sia. Lebih hina daripada binatang ternakan. Ruh yang tidak ada pengajaran Al-Quran di dalamnya. Maka itulah hebatnya Al-Quran. Malaikat Jibril pun pasal terlibat dengan Al-Quran, maka digelar benda-benda macam ini, ketua segala malaikat. Maka bila Allah turunkan dua perkara kitab ini, maka afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa. Tetapi bangsa Yahudi ini, bila dia terima kitab Taurat, dia tolak nabi-nabi dia, dia bunuh Nabi Zakaria, bunuh Nabi Yahya, kerana nabi ajar tersebut tak sama dengan selera dia. Orang Yahudi juga tak suka dengan malaikat Jibril. Pasal malaikat Jibril, tugas dia buat turun ayat-ayat Allah. Dia benci juga dengan malaikat Jibril. Dia suka dengan malaikat Israfil, yang malaikat Mikail yang menurunkan hujan, dia suka. Orang bagi rezeki, dia suka. Orang bagi masalah, dia tak suka. Ini jahatnya Yahudi. Maka ketika itu, ayat ini, afakullama, bagaimana? Afakullama, tadi. Afakullama ja'akum, maka apakah setiap kali datang kepada kamu, wahai Yahudi, Rasul? Ja'akum rasulun, datang kepada kamu seorang Rasul. Apa dia tugas Rasul? Bima, dengan dia akan bawa, apa dia? Intipati kitab. Bima, inilah perkara-perkara paling penting dalam kitab. Kita buat kesimpulan, ialah perkara-perkara tauhid. Ahli tafsir mengatakan sini ialah membawa perkara-perkara tauhid untuk semua sekali umat manusia. Tak kira lah Yahudi ke, untuk orang Islam ke, kitab-kitab masing-masing, Taurat, Injil, Al-Quran. Perkara-perkara paling penting dia ialah perkara-perkara mengenai ketauhidan. Sebab tu bila kita syirik pada Allah, kita faham tauhid, kita cenderung pada kesyirikan. Dan bila kita buat kesyirikan, dosa dia Allah tak akan ampun selagi kita tak menyedari dosa itu dosa syirik. Itu besarnya pasal intipati ini ialah tauhid. Setiap kali kami turunkan seorang Rasul tersebut bima bawa perkara-perkara tauhid yang rukun iman, maka la tahwa, tidak sesuai dengan hawa nafsu dia. Bahaya ni. Amalan-amalan kita yang buat, perkara-perkara khurafat yang kita buat, bila dengar ayat-ayat Al-Quran, bercanggah. Bila bercanggah, kita tak suka. Pasal seolah-olah titahan Allah menyekap kita punya perangai, menyekap kita punya amalan-amalan. Sama tak dengan kita lakukan perkara-perkara yang bercanggah, perkara-perkara tauhid yang bercanggah dengan perkara khurafat tak? Kita pergi berselawat di kubur-kubur, menyeru kubur-kubur. Tiba-tiba turun ayat Al-Quran mengatakan fa'budillah atafadullah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah saja tempat ibadat dan tak minta bantuan pertolongan. Tiba-tiba marahlah orang yang pergi menyeru kubur-kubur keramat. Marah. Pasal apa? Bercanggah. La tahwa. Dia bercanggah dengan hawa nafsu dia. Ini punca dia. Bila bercanggah ayat dengan ayat-ayat Allah tersebut, maka la tahwa anfusukum, maka diri mereka bertentangan dengan nafsu mereka sendiri. Maka kesan dia istakbartum, mereka akan rasa sombong dengan perkara itu. Orang Yahudi ini menyombongkan diri untuk menerima ayat-ayat Allah. Sebab dah selesa dah dengan amalan-amalan dia. Sama tak dengan kalau kita melakukan amalan-amalan tak sunnah. Melakukan amalan-amalan yang tidak ada dalil dan bukti. Tiba-tiba ada orang baca hadis. Tengok hadis Bukhari, tengok hadis Abu Daud, tengok hadis Ibnu Majah yang menyekat amalan-amalan bid'ah. Mereka melentik. Marah. Sama tak? Pasal apa? Pasal setiap kata-kata Nabi, setiap firman Allah bercanggah dengan amalan dia, bercanggah dengan akidah dia, maka termasuk kategori la tahwa anfusakum istakbartum. Maka mereka rasa amalan mereka betul. Dia nak ajar kita dah berapa lama dah mengamalkan sekian-sekian. Sama tak? Sama.
Konsep kesombongan orang Yahudi ni, dia dah lama beramal. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia bijak, tiba-tiba nak tegur amalan-amalan dia, nak tegur akidah dia. Dia rasa segala amalan dia, segala pegangan dia tercabar. Maka dia pun bertindak dengan sombong dia, lawan perkara-perkara ini. Marah dengan orang yang nak memperbetulkan amalan dia, nak memperbetulkan akidah dia. Sama ada sekarang ini dalam Al-Quran, ajar Al-Quran, ataupun mengajar hadis-hadis yang bercanggah dengan aktiviti kemasyarakatan dia. Dia akan melever dengan berbagai nama. Dia buat berbagai-bagai perbuatan untuk sekat. Jangan mengajar hadis. Hadis jangan sampai kepada masyarakat. Maksud hadis ialah hadis yang sahih. Jangan baca Bukhari, jangan baca kitab Al-Um, jangan baca kitab Al-Majah. Baca kitab-kitab lain yang tak sahih. Semua ini dia suka pasal sama dengan amalan dia. Maka bila ketika itu orang Yahudi ini dia lagi garang pasal dia kuat. Maka fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Fafariqan, maka sebahagian daripada mereka, golongan-golongan mereka, kadzabtum, mendustakan orang yang mengajar tadi. Dia mendustakan rasul-rasul yang mengajar dengan dia untuk apa-apa amalan, untuk apa. Dia mendustakan. Kamu ahli sihir, kamu penipu, mengaji sebulan pun nak mengajar kita orang. Dia kata macam tu. Dia marah pasal apa? Menyentuh amalan dia. Dia marah. Bukan setakat tu saja. Malaysia sekarang ini, setakat tu je. Dia tak pergi berani lagi. Zaman dahulu bukan setakat tu. Wa fariqan taqtulun. Sebahagian besar mereka akan bunuh orang yang mengajar tadi. Dia bunuh Nabi Allah Zakaria, dia bunuh Nabi Allah Yahya. Tengok betapa beraninya bangsa Yahudi. Maka pengajaran kita boleh ambil di sini. Itulah fi'il, perangai keburukan orang Yahudi. Bukan setakat dia tak suka dengan orang yang menyampaikan kebenaran, yakni ayat-ayat Allah, orang mengajar pun dia bunuh. Maka pengajaran untuk kita ialah kena jaga-jagalah benda ni. Mana kalau orang tak suka, orang benci itu biasa. Pasal apa? Pasal bercanggah dengan amalan-amalan yang benar berdasarkan hadis yang sahih ataupun tafsir yang benar daripada Al-Quran. Itu ayat yang ke-87. Kita tengok ayat yang ke-88. Ayat 88 ini ialah dipanggil waqalu bila Nabi baca ayat-ayat Allah, baca Al-Quran kepada ini dipanggil ketika itulah bila dicerita tentang kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Apa kata orang Yahudi? Dia kata waqalu qulubuna ghulfun. Dia kata sebenarnya qulubuna, hati-hati kami sebenarnya telah tertutup untuk menerima apa-apa yang kamu ajar ini, wahai Nabi. Wahai ustaz-ustaz yang nak mengajar sahih ni, kami tak terima. Kami nak beramal dengan amalan-amalan lama kami. Pasal apa? Pasal tok nenek kami lagi duduk mengamalkan benda ni. Tak ada masalah pun. Hati hidup kami senang. Keluarga kami bahagia. Kami dapat segala-galanya. Dengan kami beramal seperti mana kami beramal sekarang. Tiba-tiba kamu nak baca hadis kepada kami. Nampak tak sekarang ni? Kami tak boleh terima. Dia kata, wa qalu qulubuna ghulfun. Kami tak boleh terima apa-apa yang kamu ajar pada hari ini. Betapa sombong. Ini dipanggil ayat syikayah. Ayat Allah tulis dalam kitab dia degilnya golongan Yahudi ini. Nukilkan sombongnya orang Yahudi, tak nak terima walaupun benar sama sekalipun. Bila dibaca ayat Allah, mereka tetap tak nak terima. Maka kesan daripada mereka tolak, mereka tak nak terima tadi, Allah buat jawapan. Dipanggil idkhal ilahi. Allah buat jawapan. Apa dia? Bal la'anahumullah. Sebenarnya telah mengutuk mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah melaknat mereka. Kesan daripada mereka tak nak mengambil ilmu yang benar daripada sumber-sumber yang sahih. Sebenarnya mereka rasa seronok, mereka rasa besar, mereka rasa benar, mereka rasa berbangga dengan menolak orang yang nak mengajar kebenaran dunia. Tapi sebenarnya Allah ada benda lain. Allah kata, aku laknat mereka yang tolak setiap kebenaran, sama ada daripada hadis Nabi ke atau daripada kitab kami ke, kami laknat mereka. Apa dia laknat?
Laknat ialah seolah-olah Allah menjauhi golongan ini daripada sebarang rahmat. Jauh sangat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita pergi rumah orang tu, orang kata, halau, balik kamu. Tapi Allah bukan macam tu. Allah menjauhi golongan yang tak suka dengan ayat-ayat Allah. Golongan-golongan yang tak suka beramal dengan apa-apa amal Nabi dia, dengan menjauhi mereka dengan sebarang rahmat. Jauh sangat dengan apa-apa rahmat untuk golongan-golongan ini. Itu maksud Allah laknat. Bal la'nahumullah. Allah melaknat golongan-golongan. Kerana apa? Bikufrihim. Kerana mereka mengingkar dengan perkara-perkara kebenaran ini. Mereka ingkar dengan ini. Maka kesan daripada Allah laknat, kesan daripada Allah tak bagi petunjuk dengan mereka, kesan daripada Allah tak bagi rahmat dengan mereka, kerana mereka tak suka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hanya mereka yang berminat nak mengaji je, mereka yang berminat nak dapat petunjuk saja, yang maka faqalilam ma yu'minun, hanya sikit saja yang masuk golongan beriman. Maka semoga Allah pilih kita termasuk dengan golongan yang sedikit yang nak belajar ayat-ayat Allah. Allah bagi petunjuk pada beriman yang sebenarnya dengan amalan yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Itu ayat 88. Maka ayat yang 88, ayat 89, Yahudi zaman Nabi. Tadi tok nenek Yahudi zaman dulu, dia bunuh nabi-nabi tadi. Mana bila dia mati, cucu cicit dia punya yang duk Madinah dia pun sama juga rupa-rupanya. Pasal apa? Pasal orang Yahudi ini tujuan dia datang ke Madinah daripada jauh-jauh, daripada Yaman, daripada sekitar Arab itu, nak menunggu kehadiran Nabi. Tujuan dia datang ini nak menunggu kehadiran Nabi. Pasal dalam kitab-kitab mereka akan ada satu Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah dan mati di Madinah. Mereka tunggu. Bila mereka menunggu, tunggu, lama sangat tunggu, dah mati dah tu nenek mereka tadi yang jahat-jahat tadi. Ganti oleh anak cucu mereka yang duduk di zaman menunggu kehadiran Nabi. Nabi berhijrah, golongan-golongan ini yang menunggu Nabi di Madinah. Ini kisah dia pula ni. Kisah anak cucu cicit dia yang jahat macam dia juga tunggu Nabi di Madinah ini. Yang kita baca minggu lepas, termasuk golongan Bani Nadir, Bani Qainuqah, Bani Quraizah. 3 Bani yang berperang dengan orang Arab, berperang dengan orang Arab yang kita suku Aus dan Khazraj. Kita bertengok minggu lepas. Jadi kita tengok bagaimana sikap golongan-golongan penduduk Yahudi zaman Nabi di Madinah. Tadi tok nenek mereka ini anak cucu cicit dia yang Nabi datang itu, ketika itu dia sambut kedatangan Nabi. Apa kata mereka? Bila Nabi datang di Madinah, Nabi menyebar ayat-ayat Allah. Allah bongkarkan penyelewengan-penyelewengan. Dia tengok bagaimana penyelewengan. Allah nukilkan penyelewengan kejahatan-kejahatan Yahudi ini. Walamma ja'ahum kitabun. Walamma, dan ketika ja'ahum, datang kepada mereka. Siapa dia mereka? Anak cucu cicit Yahudi yang duduk di Madinah ni. Tok nenek mereka mati dah. Lama-lama duduk jahat mati semua dah. Cucu cicit mereka yang duduk Madinah ini menjadi tokoh-tokoh, menjadi ilmuwan-ilmuwan, menjadi idola kepada orang Arab di Madinah ketika itu. Nabi ajar ayat Allah. Walamma ja'ahum kitabun, maka ketika datang kepada mereka kitab. Kitab apa? Kitabun, kitab yang maha suci, yakni kitab Al-Quran. Nabi pindah di Madinah, baca ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Nabi bertadabbur ayat-ayat Al-Quran kepada ustaz-ustaz Yahudi, penduduk Madinah. Yang mana kitab tersebut min indillah, dari sisi Allah. Confirm kitab Al-Quran dari sisi Allah. Baca. Dan kitab Al-Quran di sini apa dia? Musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan apa-apa saja kitab Taurat dan Injil, perkara-perkara mengenai akidah. Minggu lepas kita tengok dah apa dia intisari kitab Taurat. Percaya dengan Allah, jaga orang fakir, buat baik dengan orang miskin, jaga ibu bapa, buat akhlak yang baik. Kita baca tak? Kita baca 8 intisari utama kitab Taurat. Sama dengan Al-Quran bab perkara ini. Sama. Jadi Allah kata musaddiqan lima ma'ahum,
Kitab Al-Quran yang dibacakan kepada orang Yahudi itu membenarkan kitab Taurat yang diamalkan oleh sesetengah orang Yahudi ini. Itu maksudnya. Jadi bila kita ke itu, dan orang Yahudi juga sebelum ini, dalam masa mereka menunggu tok nenek mereka, masa mereka menunggu kehadiran Nabi ini, dia kata, ketika itu berlaku perang. Berlaku perang di antara orang Yahudi dengan orang Arab. Berlaku perang di merata tempat. Bila berlaku perang, dalam mereka ada kitab. Kitab Taurat. Kitab Taurat menyatakan ada Nabi akhir zaman akan lahir. Jadi mereka katalah, tunggulah kamu orang jahil. Dia kata orang Arab jahil lah. Tak ada kitab. Tunggulah kamu wahai jahiliah. Sekarang kamu boleh berperang aku. Tapi bila datang Nabi, bawa samiat perkara-perkara agama Allah juga, kami pasti menang lawan kamu wahai orang Arab. Ini kata-kata dia. Dia menunggu kehadiran Nabi baru. Kononnya, Nabi datang Madinah, dia akan lawan balik orang-orang Arab ini yang tidak ada agama, yang tak ada Nabi ini. Itu niat dia. Ayat ni wa kanu min qablu yastaftihuna. Padahal sebelum ini orang-orang Yahudi ini menunggu kehadiran Nabi. Kalau ada Nabi ini, kami akan support dia, kami akan sokong dia, kami jadi orang kanan dia, lawan orang-orang yang tak ada agama ni. Lawan orang Arab jahiliah yang tidak ada agama ini, kami orang ada agama Allah, pasti kami menang. Dia kata wa kanu min qablu yastaftihuna alal lazina kafaru. Mesti kami menang pasal kami ini melawan orang-orang kafir, kami ikut Nabi baru tersebut. Nampak tak? Dia sedang menunggu Nabi. Nabi kita, Nabi Muhammad, sedang tunggu. Dia mengharapkan sangat bila Nabi ini hadir, dia akan menang berlawan dengan bangsa-bangsa yang lain. Pasal dia berjanji nak ikut Nabi baru ni. Dia betul-betul niat nak ikut Nabi ni. Niat dia. Niat orang Yahudi ni nak beriman dengan Nabi baru tu. Itu niat dia lah. Dia berminat macam itu. Dia kata kalau dia berperang pun dia menang. Pasal dia menjadi orang kanan dengan Nabi baru tersebut. Nabi Muhammad lah. Falamma ja', tengok ni Allah kata falamma ja'ahum, bila tak kala ja'ahum, datang kepada mereka ma'arafu, Nabi baru yang mereka tahu pun Nabi ini. Dalam ayat yang lain, orang Yahudi ini kenal Nabi yang akan lahir lebih daripada mereka kenal anak dia sendiri. Tengok ni, orang Yahudi daripada kitab-kitab mereka, dia baca kitab mereka, dia boleh kenal Nabi yang akan lahir nanti, lebih dia kenal lagi daripada dia kenal anak-anak dia. Tengok. Pasal dalam kitab dia ada. Kitab Injil pun ada, kitab Taurat ada, perihal Nabi yang bakal lahir ini. Maka Allah kata, maka tak kalau kami wujudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka, ja'au ma'arafu, yang mereka telah tahu, kafaru bihi, mereka tolak dengannya balik. Mereka mengingkarinya. Kenapa mereka mengingkarinya? Ada sifat kesombongan. Dengki, barian. Macam kita lah. Kalau ada kawan kita seronoknya kalau kawan aku kaya, seronoknya kalau kawan aku ada ilmu. Betul-betul kawan kita kaya, nampak tak? Bila betul-betul kawan kita kaya, kita ada rasa dalam hati kita ni nak marah, dengki dengan kaya dia tersebut. Pasal apa? Inah syaitan. Syaitan akan datang menghasut kita, menimbulkan perasaan dengki, iri hati kepada orang yang lebih daripada kita. Ini PL mana-mana manusia, syaitan akan memasukkan jarum untuk kita ada perasaan benci kepada orang yang lebih daripada kita. Sama ada lebih daripada ilmu ke, lebih daripada perkara-perkara kewangan ke, ada perasaan itu. Sama juga dengan orang Yahudi, walaupun mereka tunggu Nabi, Allah utuskan Nabi, maka mereka rasa aku lagi kuat, kenapalah kelapa. Pasal syaitan memasukkan jarum ketika itu. Maka ada perasaan dengki, maka Allah nukilkan fala'natullahi 'alal kafiri. Maka Allah laknat mereka di atas sikap baru mereka yang mula-mula niat nak ikut. Bila aku bagi,
mereka ada perasaan dengki dan mereka tolak, mereka tak beramal dengan perkara-perkara tersebut, maka ketika itu Allah laknat mereka balik jauh mereka sangat dengan kebencian tersebut. Ada tinggal ke? Ada bab mana ada barian tak jumpa? Okey, kita baca ayat 90. Ayat 10 berada. Itu punca dia. Maka ayat yang ke-90 Allah huraikan kenapa mereka tak suka dengan Nabi tadi. Kenapa walaupun mereka tunggu Nabi, kenapa mereka membenci Nabi pula? Ni mana ini maknanya sifat Yahudi semasa di Madinah. Anak cucu cicit Nabi, anak cucu cicit Yahudi yang berada di Madinah, kenapa dah hadir Nabi walaupun tok nenek mereka pesan dah, tunggulah wahai anak cucu, kalau ada Nabi nanti kamu ikutlah dia, pasti kamu berjaya. Dia pesan macam tu. Naik Nabi, mereka tolak, mereka kafir, mereka tolak perkara-perkara kenabian tadi. Jadi Allah jawab, nukilkan dia punya kesimpulan dia. Dengan kesimpulan dia iaitu bisa mastarau bihi anfusahum. Sungguh buruk orang-orang yang berniat nak ambil perkara-perkara baik tadi. Bila dapat benda tu, mereka ishtarau bihi anfusahum. Mereka sanggup membeli kesenangan dirinya dengan menolak kebaikan-kebaikan Nabi yang bawa ayat-ayat Al-Quran tadi. Kita baca ayat sebelum ini, mereka sanggup menjual akhirat dengan membeli dunia. Nah, maka di sini Nabi bawa Al-Quran. Mereka tolak yang mengajar Al-Quran, automatik mereka tolak Al-Quran. Maka mereka, Al-Quran cerita bab nak pergi ke hari akhirat, cerita bab hari akhirat. Maka mereka tolak Al-Quran, tolak Nabi, seolah mereka tolak akhirat. Mereka pilih dunia. Maka sangatlah buruk sejahat-jahat buruk mereka ini, itu perbuatan mereka dengan tak belajar, tak terima Al-Quran, maka mereka tolak akhirat sebenarnya pasal mereka pilih dunia. Itu maksudnya mengikut Al-Quran mereka telah diturunkan oleh Allah. Bihi anfusahum yakfuru bima anzalallah. Sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dah? Orang Yahudi, Allah kata sangat buruk perangai mereka kerana tidak menerima Al-Quran. Cuba cek masyarakat kita. Kita okeylah. Masyarakat kita yang tidak ada usaha nak mempelajari, memahami ayat-ayat Al-Quran. Terima di sini, ceklah mana-mana buku tafsir. Ceklah mana tafsir pun. Terima di sini ialah orang yang faham, beramal, menyebarkan ayat-ayat Allah. Bukan baca. Banyak lagi perkara-perkara lain. Baca hanya satu bab je, baca dapat pahala. Tapi faham, beramal, sebar. 3 lagi. 3 kita tinggal, hanya 1 baca Quran. Jadi kita ambil hanya separuh-separuh. Kita belajar ayat sebelum ini, golongan Yahudi, dia beramal separuh. Separuh lagi tinggal. Itu pun Allah laknat. Kita terima Al-Quran, semua yakin Al-Quran, tapi Quran kita ini hanya baca. Bulan Ramadan 6 kali khatam, seminggu sekali khatam, tapi memahami Al-Quran, nak beramal dengan setiap kata-kata Allah, termasuk kategori menjual akhirat. Kerana dalam Al-Quran bila kita faham dia, Allah cerita bab mengesahkan dia. Apa lagi? Cerita bab sunnah nabinya, risalah. Dan yang ketiga, Al-Quran cerita bab adanya hari akhirat. 3 perkara penting ini Allah ulang-ulang dalam semua kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Maka bila kita tak faham 3 perkara ini, kita tak tahu. Kita tak tahu mengesahkan Allah. Mana kita mensyirikkan Allah. Kita tak tahu nak mengamalkan sunnah Nabi. Kita buat perkara-perkara bid'ah. Kita tak yakin, tak masuk akhirat dalam hati kita. Kita suka dengan perkara dunia. Maka 3 perkara kita tertewas lantaran kita tak belajar memahami Al-Quran. Maka seolah bisa mastarau bi anfusahum ayakfuru bima anzalallah. Sama. Kita rasa kita betul dah, aku terima Quran, tapi
Jauh sangat bila kita tak mendekati Al-Quran. Nak menjadi Allah. Nak menjadi Allah. Sekali lagi maka kenapa? Kenapa jadi macam itu? Punca dia ialah bima anzalallah, bahawa ia dengki iri hati. Kalau orang Yahudi tadi, dia dengki, dia diri hati. An yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Dengki iri hati bila Allah lantik Nabi Muhammad sebagai Nabi, di mana Allah boleh lantik siapa-siapa saja sebagai hambanya, sebagai Nabi, maka mereka rasa dengki dan iri hati. Bahaya dengki. Pasal dengki akan masuk. Tapi sepatutnya bila orang tanya, sepatutnya bila orang dengki dengan kita, apa nak buat? Kita tak boleh halang orang lain dengki pasal hak dia. Dengki ialah perasaan dia tak suka dengan kita. Kenapa? Sepatutnya kita bangga orang dengki dengan kita. Pasal orang dengki dengan kita kerana kita lebih dari dia. Kalau kita kurang daripada dia, tidak ada orang dengki. Dah. Orang dengki dengan kita kerana kita lebih. Sama ada lebih dari segi kewangan, lebih dari segi ilmu, lebih dari segi rupa parah, lebih daripada pengaruh, lebih segala-galanya, baru orang ada dengki. Dah. Kalau kita kurang dengan dia, buang masa lah orang dengki dengan kita. Itu. Maka satu segi untuk menyenangkan hati kita, wahai Allah, aku tak boleh halang dia dengki dengan aku. Cuma apa kita boleh buat? Bila orang dengki dengan kita, apa kata cara? Kita berdoa dengan Allah. Wahai Allah, aku tak boleh halang dia dengki dengan aku pasal sifat naluri jahat dia. Cuma aku boleh minta dengan kamu, wahai Allah, lindungilah aku daripada kejahatan hasad dengki dia tadi. Cara mana? Cara dia, kena bacalah kitab ayat Al-Falaq dan An-Nas. Alah, sudah perlindungan. Tak payah buat lain. Tak payah kita, bila dia dengki kita, kita pun membuat persiapan. Lawan dia balik, belajar ilmu kuat nak pergi bertumbuk dengan dia. Tak ada buang masa. Kita buat, beramal dengan surah Al-Falaq, surah An-Nas, yang kita betul-betul berdoa dengan Allah supaya hasad dengki dia, kejahatan hasad dengki dia tak boleh menyebabkan kita berlaku kerosakan. Itu maksudnya. Di samping kita berdoa supaya dia jangan tadi. Pasal dengki hak dia, maka di sini bawian. Maka begitulah sifat dengki, kita tak boleh halang orang lain. Cuba kita perlu buat ialah betul-betul beramal dengan 3 kul tadi. Sebab itu dalam setiap solat kita kena baca 3 kul. Zikir pagi ada 3 kul. Zikir petang ada 3 kul. Zikir nak tidur malam ada 3 kul. Ini jelas. Tapi kita tidak nak ambil pengajaran. Kita baca-baca saja, tidak tahu apa sebenarnya zikir-zikir tersebut yang boleh menyelamatkan kita daripada segala perbuatan jahat, daripada makhluk ciptaan Allah. Itu pasal nak sanggup cari ubat-ubat lain, sanggup cari ilmu-ilmu lain, sedangkan ilmu ini Allah dah turun pada kita dah untuk menyelamat kita daripada sihir, orang dengki, apa-apa sekalipun. Bacalah 3 kul ini. Bila baca dengan faham, insya-Allah pergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk menyelamat hasadan, daripada penyakit-penyakit kejahatan, daripada hasad dengki tadi. Maka orang Yahudi, pasal dia dengki sangat dengan Nabi ini, mereka tak boleh terima kitab Al-Quran. Kita boleh terima kitab Al-Quran. Bila tak boleh terima kitab Al-Quran, anak cucu dia ini, dah tok nenek di mereka dulu pun tolak kitab Taurat mereka. Azam baru nak terima Al-Quran pun sama juga diikuti oleh cucu ini. Maka Allah nukilkan cerita dia, faba'u bi ghadabin ala ghadab, faba'u bi ghadabin ala ghadabin. Maka kemurkaan Allah ala atas kemurkaan atas kemurkaan. Apa dia? Dulu Allah murka kerana mereka tak beramal dengan kitab Taurat. Sampai kitab Al-Quran pun mereka tak beramal juga. Kemurkaan demi kemurkaan. Macam kita lah. Masa muda dulu jauh sangat dengan Al-Quran.
Bukan setakat nak bertadabbur, baca Quran pun tidak. Jauh sekali bertadabbur. Tua pun sama juga. Maka sama tak? Murka atas murka. Muda pun murka, tua pun murka. Tapi alhamdulillah kita termasuk golongan yang dah berubah. Tua insya-Allah kita termasuk golongan orang yang Allah tidak murka pasal kita memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Apa tu walil kafirina azabum muhin. Jadi bila orang Allah murka atas murka, kita pun bila kita dah tua macam ini pun buat sambil lewa lagi. Dah tua macam ini pun jauh lagi nak menjadi ahlullah. Tuan tahu tak jadi ahlullah? Menjadi keluarga Allah. Syarat nak jadi keluarga Allah, Al-Quran. Adalah hadis. Nah, ada keluarga Allah atas muka bumi. Siapa mereka wahai Rasulullah? Mereka keluarga Allah atas muka bumi ialah orang belajar Quran, terlibat dengan Al-Quran, mengajar Al-Quran, faham Quran, beramal dengan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran. Itu keluarga Allah. Bila Allah dah iktiraf kita sebagai keluarga dia, maka itulah ketandaan radhiyallahu anhum bagi mereka-mereka yang menjadi keluarga Allah. Jadi kalau kita rasa malas sangat belajar Al-Quran, rasa malas sangat bertadabbur Al-Quran, kena cek di kita. Khawatir, takut Allah tak suka dengan kita, kesan kita tak suka dengan kitab dia. Kita rasa letihnya nak pergi mengaji malam ni, malah ada kerja lainnya malam ini, tak sukanya ustaz mengajar tadabbur itu kita rasa. Kita terfikir, kita berpikiran demikian, kita beranggapan demikian, rupa-rupanya Allah jauh lagi tak suka dengan kita. Kita syok sendiri atas dunia ni. Kita rasa kita sibuk, kita penat, sibuk hari. Itu kita rasa. Kita tahu apa perasaan Allah pada kita. Pasal apa? Kita tidak ada usaha nak menjadi ahli Allah ini. Itu kesan dia. Jauh, maka jauh sangat. Jangan jadi faba'u bi ghadabin ala ghadab. Takut-takut Allah lagi benci dengan kita, kesan pada kita, tak suka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya, saya tak pernah tak suka dengan ayat Allah. Saya percaya, hari-hari saya baca. Itu satu bab. Malas bertadabbur, suka menangguh-nangguh. Itu pun termasuk kategori. Ini pasal apa? Pasal amalan-amalan kita bercanggah dengan arahan Allah. Dalam Al-Quran, lantaran kita tak faham, tak dengar kata-kata Allah, amalan kita, akidah kita tak sama dengan arahan Allah. Bila amalan kita, akidah kita tak sama dengan titah Allah dalam Al-Quran, apa jadi? Seolah-olah kita telah mendustakan titah Allah. Sama ada kita jahil kerana kita tak belajar, ataupun sama ada kita belajar, kita degil. Dua punca je. Dah tahu, tak buat. Tak tahu, sama lagi. Dua-dua ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita doa hari-hari tadi. Jangan jadi aku seperti mana orang yang sombong dan orang sesat. Orang sombong belajar tak buat, sesat tak belajar, buat benda yang salah. Itu punca dia. Walil kafirina azab. Orang-orang macam ini, orang-orang yang jauh sangat dengan kitab Allah, orang yang tak nak beramal dengan kitab Allah. Apa dia Allah kata? Walil kafirin. Orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah ini. Orang Yahudi tadi, orang yang tak terima Al-Quran tadi, apa dia? Dunia, apa tu? Bighadabin ala ghadab. Akhirat nanti Allah kata azabum muhin, azab yang amat-amat menghinakan. Bila mati saja, apa tu? Azab yang amat menghinakan. Ayat akhir, boleh ayat akhirlah sikit, ayat 91. Pasal habis satu kisah dia. Nabi itu kisah dia, nak buat satu cerita lah untuk menutup kisah keburukan Yahudi tak suka dengan ayat-ayat Allah. Orang mengajar pun dia benci juga, bahkan dia bunuh. Tajuk tu keburukan yang keempat. Tajuk bawah tajuk tu maka di sini sama juga Allah nukilkan sifat sombong orang macam ini. Wa idza qila lahum, bila dikatakan kepada mereka, bila diajak pada mereka, datanglah mengaji.
Dah. Qila lahum aminu bima anzalallah. Berimanlah kamu dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Tengok ni. Berimanlah kamu, yakinlah kamu, mari fahamlah apa yang Allah nak cakap ini. Dah. Seolah-olah di sini bila diberitahu, bila diajak, dengarlah kata-kata Allah ini. Dah, yakinlah kata-kata Allah ini. Qila amin, berimanlah bima, dengan perkara-perkara tauhid, perkara-perkara yang Allah turunkan dalam Al-Quran, zalallah, diturunkan oleh Allah. Tengok ini. Apa jawapan orang Yahudi? Dia kata, qalu nu'minu bima, kami tak nak beriman. Tengok sombongnya dia. Qalu nu'minu bima, kami tak nak beriman dengan apa yang kamu bagi tahu ni. Dia kata macam itu. Dengan keras dia katanya tu. Pasal apa? Nu'minu bima anzala alaina. Kami tak nak beriman, kami tak nak terima, kami tak nak memenuhi tuntutan kamu mengajak kami membaca, memahami ayat-ayat Al-Quran ini. Pasal apa? Wa yakfuruna, dan mereka tolak. Mereka tolak bima wara'ahu wa huwal haqq, walaupun perkara tersebut membenarkan kitab-kitab mereka. Mereka tolak. Apa dah sekarang ni? Dia berterus terang, mereka tak nak terima apa-apa yang Nabi baca ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Cuba kita cek masyarakat kita lah. Nah, bila kita buat program tadabbur, ajak, mengajar, belajar, memahami ayat-ayat Al-Quran, berapa persen yang sanggup nak semangat nak belajar? Cek lah. Daripada 1,000 orang, mungkin 20 orang, 30 orang. Mungkin pada 2,000 orang. Nah, tak kira lah guru mana-mana, tak kira. Berapa ramai orang yang berminat untuk belajar memahami ayat-ayat Allah. Tapi kalau belajar, ajak mengaji ramai-ramai, ajak berqasidah, tak muat surau. Tapi kalau bab mengajar memahami ayat Allah, qalilan, kecil sangat. Kalau masjid mana baru Sungai Buloh tu, dia kata 6 orang, 7 orang. Tu maknanya betapa. Kenapa? Tapi dia tak zahir. Dia suka tak minat. Menangguh-nangguh, lain masa boleh, ustaz tak sedap lah. Berbagai-bagai bentuk alasan. Tapi natijah dia tak pergi. Natijah dia sama dengan orang Yahudi. Kami tak nak. Tadi kami dah penuh dah ilmu kami. Kami dah pandai dah. Kami dah ada guru lain dah. Tak belajar-belajar pun. Dia buat alasan. Kami nak mengaji amalan lain. Kami nak solat, kami nak puasa, kami nak baca Quran. Kami tak nak belajar memahami ayat-ayat Allah. Kita tak rasa berdosa bila kita tak dengar semua 114 surah ayat-ayat Allah. Tak rasa. Tak rasa salah. Tapi kalau kita tak baca Quran sehari, kita rasa salah. Pasal apa? Pasal bisikan oleh syaitan. Syaitan tahu. Bila kita belajar memahami Al-Quran, dia akan tertewas. Syaitan akan tertewas dengan orang yang memahami ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Bila dia faham ayat-ayat Al-Quran, dia dengar, dia kenal Allah. Bila dia kenal Allah, dia akan bergantung dengan Allah. Bila dia bergantung, ketika itu lemah longlailah para syaitan iblis yang cuba nak hasut kita. Fasta'iz billah. Kita bergantung dengan Allah daripada mana-mana godaan syaitan. Ini hebat bila kita faham ayat Al-Quran. Sebab itu bila kita baca Al-Quran dengan penuh, sebarang penyakit, sebarang masalah akan diselesaikan insya-Allah. Itu maka kesan pada mereka tadi, wa yakfuru bima wara'ahu wa huwal haqq. Sedangkan kitab Al-Quran tadi musaddiqan lima ma'hum, bagi tahu, membenarkan kata-kata mereka tersebut. Tapi itu alasan dia saja. Alasan orang Yahudi tak nak terima Al-Quran. Dia mengatakan, kami dah ada kitab kami. Kami ikut kitab Taurat. Kitab Taurat kami pun daripada Allah juga. Apalah kamu wahai Muhammad nak ajar benda yang sama? Dia lebih kurang kata-kata dia lah. Tapi sebenarnya Allah menempelak golongan ini. Wahai Muhammad, kerana mereka tak nak terima Al-Quran, mereka mengatakan mereka nak belajar kitab-kitab lain, mereka nak belajar kitab Taurat. Cuba tanya mereka dulu. Kalau betul-betul mereka ikut kitab Taurat, kalau mereka betul-betul kitab Injil, kalau mereka betul-betul dengar kata-kata Allah,
Nah, Kul katakan, falima taqatuluna anbiya Allah. Mengapa kalian bunuh nabi-nabi yang menyebarkan ayat-ayat Allah? Apa dah? Kalau betul kamu tak suka Al-Quran kerana kamu dah ada kitab yang lain, kamu belajar ilmu lain, kamu suka perkara-perkara lain, habis kenapa kamu membunuh para nabi-nabi Allah yang menyebarkan ayat Allah? Nah, nak balik pada masyarakat kita. Bila kita ajak dia bertadabbur untuk memahami ayat Al-Quran, oh tak ada, kita belajar ilmu lain, kita bersuka benda lain. Cuba tanya dia, habis kenapa kamu buat amalan-amalan bid'ah? Kenapa kamu buat amalan-amalan khurafat tu? Sama tak? Pasal kejahilan memahami Al-Quran, kesan kejahilan memahami hadis, menyebabkan amalan dia tak ikut sunnah. Akidah dia tak ikut tauhid Al-Quran. Sama. Mulut je kami dah ada ilmu, kami belajar tu, kami belajar ni. Tapi, kenapa buat juga? Wahai Muhammad, tempelak orang Yahudi tadi. Kalau betul dia belajar kitab Taurat, betul kitab Taubi, kenapa dia buat jahat juga dengan bunuh nabi-nabi mereka? Sedangkan mulut mengata mereka suka kitab Taurat. Nampak tak? Sama. Konsep dia, ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil. Kesan tolak Al-Quran ini akan merebak kepada perkara-perkara lain. Taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kalau betul mereka betul-betul beriman kitab mereka, mereka tak bunuh nabi-nabi, mereka tak buat amalan-amalan yang jauh sangat dengan perkara-perkara yang diceritakan oleh kitab-kitab. Maka itulah habis ayat 91 komplit, memenuhi ciri-ciri. Dah kenal Dah kenal ciri-ciri Yahudi yang keempat ialah mereka tak suka dengan ayat-ayat Allah. Cara mereka tak suka ayat-ayat Allah, mereka halang dengan cara mendustakan, membuat berbagai-bagai level. Lebih teruk lagi, mereka bunuh orang yang cuba baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je kesimpulan dia. Maknanya mereka akan buat apa saja supaya ayat-ayat Allah ini tidak tersebar di masyarakat, di kalangan masyarakat. Maka ibrah untuk kita pun, kalau kita pun sama tidak nak menyahut seruan janji untuk memahami ayat-ayat Allah dengan buat berbagai-bagai alasan, dikhawatiri kita termasuk kategori ciri-ciri bangsa Yahudi yang tak suka dengan ayat-ayat Allah. Takut kita pun tak suka. Mulut suka, tapi tak suka. Suka tapi tak suka. Kenapa tak suka? Malah belajar tak suka. Menanggung tak suka. Itu punca dia. Maka macam kita tak tahu hari akhirat, tidak ada ikhtiar nak pergi hari akhirat, maka kita leka dengan dunia. Leka dengan dunia itulah pasal tak yakin dengan hari akhirat. Walaupun kita tahu dengan hari akhirat, tidak ada persiapan nak pergi hari akhirat negeri kekal ini. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pada hari berikut sambung lagi ayat 92. 92 merupakan sifat Yahudi yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.